بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم قال الإمام الحميدي وألا نقول كما قالت الخوارج من أصاب كبيرة فقد كفر ولا نكفر بشيء من الذنوب. Kita sambung kepada qaul al-Imam al-Humaidi rahimahullah, wa alla naqula kama qalatil khawarij, dan kita tidak berpandangan, tidak menyatakan sebagaimana kata-kata al-khawarij, man asaba kabiratan faqad kafar, sesiapa yang melakukan dosa besar faqad kafar, maka dia telah kafir. Kita tidak mengatakan demikian. Maksudnya kita ada ahlus sunnah wal jamaah. Wala nukaffiru bi syai'in min adh-dhunub, dan kami nukaffiru la nukaffiru, dan kami tidak mengkafirkan bi syai'in min adh-dhunub, seseorang ahlul qiblah dengan sesuatu dosa yang dia lakukan. So ayat ini merujuk kepada al-khawarij, iaitu puak-puak ta'ifatun indaha ghulu, suatu kumpulan yang melampau dalam sejarah umat Islam, walaupun mereka itu rajin beribadat. Mereka sangat-sangat kuat ibadatnya, kuat baca Quran, kuat berpuasa, dan meremehkan dan membanding-bandingkan ibadat mereka dengan ibadat para sahabat Nabi. Hebat. Mereka membandingkan ibadat mereka tu dengan ibadat para sahabat dan mereka kata mereka bagus. Walakin indahum ghulu, walaupun mereka itu rajin dan kuat ibadat, tetapi mereka itu melampau dan mereka mengkafirkan ahlul ma'asi, dan mereka mengkafirkan pelaku maksiat li syiddati ghuluwihim, kerana mereka itu ghulu dalam masalah bab ni, iaitu al-wa'd wal-wa'id. Bab wa'd, wa'id, ancaman tentang neraka Allah Azza wa Jalla. Al-kabiratu, apa itu dosa besar? Al-kabirah yang mereka mengkafirkan ni, iaitu pelaku dosa besar kafir. Mahiyal kabirah, apa dia dosa besar? Maka al-kabiratu inda jam'in min ahli ilmi, maka dosa besar itu di sisi banyak di kalangan para ulama ahli sunnah, walaha hududun iddatun walakin yajma'uha, mereka menyatakan kullu ma fihi haddun fid dunya, semua dosa yang ada hukuman hudud di dunia, maka itu dosa besar. Semua dosa ataupun kesalahan yang ada undang-undang hudud yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka itu satu dosa besar. Aw wa'idun fil akhirah, ataupun ada wa'id, ancaman di akhirat. Ancaman di akhirat. Maksudnya wa'idun fil akhirah,
buat dosa sekian, ancamannya adalah neraka Allah. Buat dosa sekian, diazab oleh Allah di hari akhirat, maka dia adalah dosa besar. Au tarattaba alaihi la'nah, ataupun suatu dosa kesalahan yang datang laknat Allah atasnya, maka dosa besar, laknat Allah atasnya. Au ghadabun, ataupun kemurkaan Allah. Au nafyu iman, ataupun suatu kesalahan dosa yang dinyatakan dalam dalil menafikan iman. Maka ini semua dosa besar. So itu dia al-kabirah. Lidha najidu anna ahla sunnah rahimahumullah yarawna anna al-mu'min al-'asi law waqa'a fi ba'd al-kaba'ir la yakhruju min mutlaqil iman. Maka ulama ahli sunnah berpandangan orang mukmin yang melakukan maksiat-maksiat, law waqa'a fi ba'dil kaba'ir, walaupun mungkin dia terjatuh dalam beberapa dosa-dosa besar, la yakhruju min mutlaqil iman, mereka itu tidak keluar daripada nama iman, mereka tidak keluar daripada makna iman. So ini akidah ahli sunnah. Famin adillati ahli sunnati ala al-khawariji wa man qala biqaulihim, maka antara dalil-dalil ahli sunnah apa dia? Satu, anna Allah jalla wa ala amara biqat'i yadis sariq. So antara dalilnya, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan memotong tangan pencuri. Allah perintahkan memotong tangan pencuri dalam surah Al-Maidah ayat 38, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, dan pencuri-pencuri lelaki dan pencuri-pencuri wanita, faqta'u aydiyahuma, hendaklah memotong kedua tangan mereka, itu pencuri lelaki dan pencuri wanita, jazaan bima kasaba, adalah balasan dengan apa yang telah mereka lakukan, itu mencuri. Nakalan minallah wallahu azizun hakim. Maka surah Al-Maidah ayat 38, duna qatlih, Allah suruh potong tangan, Allah tak suruh bunuh dia orang. Allah tidak suruh membunuh ataupun menjatuhkan hukuman mati ke atas pencuri, sama ada lelaki ataupun wanita. Dan dah pasti dosa mencuri ini adalah kabirah, dosa mencuri adalah dosa besar. Lakana murtaddan wajaba qatluh ala haddi za'mihim haddan, maka kalaulah mereka itu murtad, wajiblah dibunuh, tetapi tak disuruh dibunuh oleh Allah. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, seperti dalam hadis sahih Al-Bukhari, man baddala dinahu faqtuluh, siapa yang mengubah agamanya maka dia itu dibunuh. Hadis Nabi sebut. Jadi orang mencuri ni mereka tidak keluar daripada agama, hanya Allah suruh potong tangan mereka saja. Dan dosa mencuri itu adalah besar. Yang kedua, antara dalil, Allah memerintahkan untuk menyebat az-zani wa zaniyah. Allah memerintahkan menyebat penzina lelaki dan wanita, mi'at jaldah, 100 kali sebatan. Walau kana kafirin la amara biqatlihima, kalaulah sekiranya mereka itu kafir, maka dah disuruh bunuh dah. Yang ketiga, annallaha amara bi an yujlada qaziful muhsanatil ghafilati samanina jaldah. Antara dalil yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan menyebat orang yang menuduh orang-orang wanita yang suci berzina dengan 80 kali sebatan. Walau kana kafiran la amara biqatlih, kalaulah mereka itu kafir, dah disuruh bunuh dah. Tapi orang yang menuduh wanita suci berzina,
hanya dihukumkan sebat 80 kali sebatan, dan dalil-dalil yang lain yang zahir. Qala al-Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad, quburu ahli sunnati min ahli al-kabair rawdatun. Kata Imam Ahmad, kubur ahli sunnah daripada kalangan pelaku dosa besar adalah raudah, adalah taman. Imam Ahmad kata kubur ahli sunnah di kalangan pelaku dosa besar. So Imam Ahmad menyifatkan pelaku dosa besar ahli sunnah. Pelaku dosa besar ahli sunnah, kubur mereka raudah, kubur mereka adalah taman daripada taman-taman syurga. Wa quburu ahli bid'ah, dan kubur ahli bid'ah minaz zuhadi, kubur ahli bid'ah daripada puak-puak zuhad. Puak-puak zuhad ni maksudnya puak-puak kezuhudan ni, puak-puak zuhud. Hufrah, lubang antara lubang neraka. Tadi pelaku dosa besar, pelaku dosa besar ahli sunnah, kubur mereka raudah. Pelaku maksiat, pelaku bid'ah, ahli bid'ah, ataupun kubur ahli bid'ah di kalangan zuhad, orang-orang zuhud, adalah hufrah, adalah lubang-lubang neraka. Fusaqu ahli sunnati awliyaillah, kata Imam Ahmad, orang-orang fasik ahli sunnah adalah wali-wali Allah. Orang-orang fasik di kalangan ahli sunnah adalah wali-wali Allah. Wa zuhadu ahli bid'ah, dan para zuhud di kalangan ahli bid'ah a'da'ullah, adalah musuh Allah. So hak ni kata-kata Imam Ahmad Ibn Hanbal. Fa anta tara, maka kau lihat apa yang disebut oleh Imam Ahmad ini, dia tidak mengeluarkan orang-orang fasik dari kalangan ahli sunnah. Maksudnya Islam lah, tidak murtad dan tidak dibunuh. Itu Imam Ahmad. Siapa Imam Ahmad? Imam ahli sunnah, Imam ahli sunnah. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah dalam Al-Aqidah Al-Wasitiyah, Ibn Taymiyah kata dalam Aqidah Wasitiyah, ba'da zikrihil haditha, lepas dia menyebutkan hadis anifuz zikr wa ma fi ma'na, setelah dia menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan, wa naqulu huwa mu'minun naqisul iman. Ibn Taymiyah kata dalam Aqidah Al-Wasitiyah, dan kami berpandangan, kami menyatakan huwa mu'minun, dia adalah mukmin. Siapa? Ahli maksiat. Dia adalah mukmin naqisul iman, kurang iman. Dia adalah mukmin naqisul iman, au mu'minun bi imanihi fasiqun bi kabiratih, ataupun dia itu mukmin bi imanihi, dia itu mukmin dengan iman dia kepada Allah, fasiqun, dan dalam masa yang sama dia fasik dengan dosa-dosa besarnya, fasik dengan dosa-dosa besarnya. Fala yu'tal ismal mutlaq wa la yuslabu mutlaqul ismi bi kabiratih, maka tidaklah diberikan nama mukmin secara mutlak. Dia mukmin asi, dia bukan maksudnya mukmin full stop, dah. Mukmin tapi bermaksiat, asi. Mukmin fasik, dan tidak dicabut secara mutlak nama mukmin kerana dosa besarnya. Maksudnya tidak murtad dan tidak dihukum kafir dengan kerana dosa besar yang dia lakukan. Ini kata siapa? Ibn Taymiyah rahimahullah. Hak pokok hak mengutuk Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah kata kafir, 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 kafir. Hak ni kafir, hak tu kafir, hak ni kafir, hak tu kafir. Siapa yang talaffuz bin niyah kafir, kata Ibn Taymiyah. Hak tu tak baca kitab Ibn Taymiyah. Hak tu tak baca
kitab Ibn Taymiyah. Maka hak ni sebut Ibn Taymiyah sebut dalam Aqidah Al-Wasithiyah. Hak ni pun kena baca juga Aqidah Al-Wasithiyah. Wa qala al-Imam Ibn Al-Qayyim fi Kitabih Al-Fawaid. Anak murid dia Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, tahta faslin, dalam fasal, mukhalafatul amri a'zam min amalil manhi anhu. Itu dalam fasal menyatakan orang-orang yang mukhalafatul amri, orang-orang yang tidak melakukan perintah Allah itu lebih besar daripada man amilal manhi, lebih besar daripada orang yang membuat sesuatu larangan Allah. Orang yang tidak buat arahan Allah lagi besar daripada orang yang buat Allah larang. Maksudnya apa? Orang yang tak salat, orang yang tak puasa, orang yang tak buat apa yang Allah perintahkan lagi besar dosanya daripada pelaku maksiat, daripada pelaku benda yang Allah larang, al-manhi anhu. Hadhihi mas'alatun 'azimatun laha sya'nun anna tarakal awamir a'zam 'inda Allah min irtikabil manahi wa dhalika min wujuhin 'adidah. Kemudian disyarah panjanglah bab tu. Kerana orang yang melakukan dosa, anna zanbal irtikabil nahi, kerana orang yang berdosa daripada melakukan perkara yang an-nahi, masdaruhu fil ghalib syahwatu wal hajah. Orang yang membuat benda yang Allah larang ni secara umumnya disebabkan syahwat, disebabkan syahwat, lemah iman, hajat. Wa zanbat tarkil amr, dan orang yang meninggalkan perintah Allah pula banyaknya itu bertitik tolak daripada sombong dan rasa bagus. Itu sebab dia. Orang yang tak nak buat Allah perintah sebab sombong lah, sombong. Tapi orang yang buat maksiat sebab lemah iman, bukan sebab sombong. Sebab lemah iman secara ghalibnya, secara kebiasaannya. Wala yadkhulul jannata man fi qalbihi misqala zarratin min kibr, dan tidak akan masuk syurga siapa yang ada walau besar zarah daripada sombong, kibr. Wa yadkhulaha man mata ala tauhidi wa in zana wa in saraq, dan masuk ke dalam syurga siapa yang mati ala tauhid, dia masuk syurga mati kerana tauhid, walau berzina, walau mencuri, walau berzina, walau mencuri. So itu dalilnya. Nabi sebut tidak akan masuk syurga orang yang ada dalam jiwanya sebesar sawi, sebesar biji sawi, sombong. Sombong tak masuk syurga. Tapi orang yang buat maksiat walau mati atas tauhid masuk syurga. Wa in zana wa in saraq, bahkan Nabi kata, sahabat tanya, wa in zana wa in saraq, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, Nabi kata wa in zana wa in saraq, walau dia mencuri, walau dia berzina. Wala nukaffiru bi syai'in min az-zunub, dan kami tidak mengkafirkan, kata Imam Al-Humaidi, bi syai'in min az-zunub, walau daripada syai', walau dari sesuatu daripada dosa, kami tidak mengkafirkannya. Maka hak ni takkid, hak ni penguat kepada apa yang disebut sebelum ayat yang sebelumnya. Kerana sebelum dia kata kami tidak menyatakan sebagaimana Khawarij kata, iaitu siapa yang buat dosa besar kafir. Kemudian datang lagi ayat menguatkan lagi, dan kami tidak mengkafirkan sikit pun disebabkan dari dosa. Maka ini adalah
min usuli ahli sunnati wal jamaah. Maka ini adalah daripada usul ahli sunnah wal jamaah qadiman wa hadithan, daripada ulama sebelum sehinggalah ulama-ulama berikutnya. At-tansisu ala ma yudaddu fikrin wa aqidatil khawarij. Maka inilah dia usul ahli sunnah yang para ulama dulu dan kini senantiasa meletakkan teks, menaskan bahawasanya mereka bercanggah dengan cara fikir dan akidah khawarij. Wa minhu hazil masalah, antaranya masalah inilah dia, iaitu mengkafirkan pelaku dosa. Fa ba'da an qarrara butlana maqalatihim, maka setelah Imam Al-Humaidi menyatakan batilnya kata-kata mereka, maka dia bawa lagi penguat dengan menyatakan kami tidak mengkafirkan seorang dengan dosa yang dia lakukan. Ai annahu la yukaffiru murtakibil kabirah bi zanbin fa'alah, iaitu kami tidak mengkafirkan pelaku dosa besar dengan dosa itu yang dia lakukan. Khilafan lil khawarij, bercanggah dengan puak-puak khawarij, kama madat maqalatuhum, sebagaimana yang telah pun berlalu daripada makalah perkataan mereka. Dan perkataan ini sesuai dengan semua para ulama ahli sunnah sebelumnya ataupun sesudahnya. Maka antara yang disebut oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, Ibnu Abi Hatim anak kepada Abu Hatim, dua-dua imam, anak imam, bapa pun imam. Bapaknya Abu Hatim, anaknya Ibnu Abi Hatim Ahmad ibn Hamdan yang meninggal pada tahun 322 Hijrah. Ibnu Abi Hatim kata, Sa'altu abi, aku bertanya bapakku. Siapa bapak dia? Abu Hatim Ar-Razi, iaitu Muhammad bin Idris, yang meninggal pada tahun 277 Hijrah. Abu Hatim Ar-Razi bapak dia. Aku bertanya bapakku, wa Aba Zur'ah, seorang lagi Abu Zur'ah Ar-Razi. Abu Zur'ah ni sepupu bapak dia. Abu Zur'ah sepupu kepada iaitu Abu Hatim Ar-Razi. Abu Zur'ah Ubaidillah ibnu Abdul Karim yang meninggal pada tahun 207 Hijrah. Meninggal 207 Hijrah. Anak ni salah belakalah. 200 Hijrah, 207 Hijrah. Maka kata Ibnu Abi Hatim, aku bertanya kepada bapakku Abu Hatim dan Abu Zur'ah an mazhabi ahli sunnah, tentang mazhab ahli sunnah, wa ma adraka alaihi ulama, dan apa-apa yang mereka berdua, iaitu bapak dia dengan pakcik dia Abu Zur'ah, yang mereka berdua berjumpa dengan ulama-ulama fi jami'il amsar, pada setiap tempat, Hijaz, ulama Iraq, ulama Mesir, ulama Syam, dan ulama Yaman. Fakana min mazahibihim, dan antara mazhab mereka itu panjang disebutkan, maka antara yang disebutkan wa ahlul kabair, dan pelaku-pelaku dosa besar, fi masyiatillah, pelaku-pelaku dosa besar urusannya adalah kepada Allah. Pelaku dosa besar urusannya kepada Allah. Apa maksud urusan kepada Allah? Kita tidak mengkafirkan. Kita tidak mengkafirkan dia di dunia. Dia Muslim, mukmin, asi, bermaksiat, dan dia kekal atas iman, dan bila matinya urusannya diserahkan kepada Allah. So ingat perkataan ni. Kataan ulama ahli sunnah, pelaku dosa besar adalah Muslim, mukmin, tapi dia bermaksiat, asi kepada Allah, dia berdosa di dunia. Apabila dia mati, urusannya kepada Allah. Kalau Allah nak ampunkannya, Allah ampunkannya. Jika Allah nak mengazabnya, Allah akan mengazabnya. Jika Allah mengazabnya, dia tidak kekal dalam neraka Allah. Itu akidah ahli sunnah wal jamaah.
La nukaffiru ahlal qiblati bizunubihim. Kita tidak mengkafirkan ahli qiblat dengan dosa-dosa mereka. Wa nakilu sarairahum ila Allah. Dan kita serahkan dia punya sarair, dia punya hak yang tersembunyi yang kita tak nampak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia sebut wal khawariju murraq. Wal khawariju murraq. Murraq al-marik maksudnya al-khariju, keluar daripada agama, min dini. Keluar daripada agama maksudnya keluar daripada hak ahli sunnah. Hak apa nama al-khawarij fasik. Dia tidak seperti ahli sunnah wal jamaah. So itu kata siapa? Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, yang bertanya kepada bapaknya Abu Hatim Ar-Razi, dan pakciknya itu sepupu bapaknya Aba Zur'ah Ar-Razi. Abu Zur'ah ni antara anak muridnya Imam Muslim lah. Abu Zur'ah anak murid Imam Muslim Ibn Hajjaj. Itu sahih Muslim tu, sahib Muslim. Berikutnya yang tadi itu adalah di asnadaha anhu al-hafidhu Abil Ala al-Attar. Yang tadi itu dinakalkan dengan sanad daripada Abul A'la al-Attar al-Hamzani. Dia ni meninggal 569 Hijrah. So dia menakalkan dengan sanadnya kepada Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Antara ulama ahli sunnah lain kata, qala al-imam al-hafidh Abu Uthman As-Sabuni. Al-Hafidh Abu Uthman As-Sabuni ni meninggal 489 Hijrah. Abu Uthman As-Sabuni meninggal 489 Hijrah. Dalam kitabnya Aqidatis Salaf Ashabil Hadith. Aqidah Salaf Ashabil Hadith, itu ulama hadith. Ada mamat pergi tulis dalam paper, hak puak-puak ni duk menjaja-jaja akidah salaf. Maksudnya hak kita ni duk reka-reka, dia nama akidah salaf, akidah salaf, akidah salaf. Rebut-rebut, tak rebut pun kita tak rebut dah akidah salaf. Sepatutnya setiap orang kena baca kitab-kitab ulama-ulama kita dalam bab akidah. Kita pun tak heran kau nak kutuk-kutuk lah. Kitab depan mata. Abu Uthman As-Sabuni, kitab dia Aqidatus Salaf, tahun 489 Hijrah. Dia dah sebut Aqidatus Salaf. Apa maksud Aqidatus Salaf? Maksudnya akidah ulama-ulama awal lah. Aqidah salaf lah. Itu pun tak erti. Ashabil Hadith. Bila sebut Ashabul Hadith, semua orang dah faham dah. Ashabul Hadith, ulama-ulama hadith. Apa maksud ulama hadith? Ulama ahli sunnah wal jamaah lah. Antara nama ahli sunnah, ahlul hadith. Kemudian bawa pula konon-kononnya datang Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari merumuskan dengan terperinci dan sebagainya. Hang tak baca ke kitab Abu Hasan Al-Asy'ari? Kitab Abu Hasan Al-Asy'ari ngikut Imam Ahmad. Dan Abu Hasan Al-Asy'ari menakalkan qala ashabul hadith. Tengok, dia pun kata qala ashabul hadith, kata Abu Hasan Al-Asy'ari. Tak baca, tak baca. Wa ya'taqidu ahlus sunnah, kata dia wa ya'taqidu ahlus sunnah. Ahlus sunnah beriktikad annal mu'mina wa in aznaba zunuban, seorang mukmin walau wa in, kalau dia melakukan suatu dosa kasirah, banyak, saghaira kanat au kabaira, sama ada dosa-dosa kecil ataupun dosa besar, fa innahu la yukaffaru biha, sesungguhnya dia tidak dikafirkan dengannya. Ini ahli sunnah. Ada kata Wahbi mengkafir kau, Wahbi mengkafir kau, Wahbi mana? Dok kita dok baca ni. Kita dok baca kitab akidah imam kita. Kita dok baca kitab akidah salaf, akidah para ulama ahli sunnah.
Semua dah buih dah mulut ngulangnya. Tak boleh mengkafirkan orang, tak boleh mengkafirkan orang, tak boleh mengkafirkan orang. Ulang lagi, tak boleh kafirkan orang, faham? Pun tak faham. Wahabi lah mengajar jangan kafirkan orang. Hak yang tak Wahabi, hak tu kafir, hak tu kafir. Kafirlah. Hak kita Wahabi, no, tak boleh kata orang kafir. Walau ahli bid'ah. Kalaupun dia buat satu bid'ah mukaffirah, kalaupun dia buat satu bid'ah yang boleh mengkafirkan, nanti dulu ada kaedah dia, ada dawabit. Idza tawaffara syurut wa ibtina'ul mawani'. Mesti cukup syarat-syaratnya dan tidak ada halangan yang boleh kita halang untuk menghukumkannya sebagai kafir. Dah. Itu kaedah. Dah, kalau tak mengaji memang tak tahulah kaedah. Fa innahu la yukaffaru biha, tak dikafirkan dengannya. Wa in kharaja minad dunya ghaira taibin minha wa mata 'ala at-tauhid wal ikhlas. Wa in kharaja, walaupun dia mati, dia keluar daripada dunia ghaira taibin, tanpa bertaubat. Walaupun dia mati tanpa bertaubat, tak boleh kafirkan dia. Walau dia mati tanpa bertaubat daripada dosa-dosanya, wa mata 'ala tauhid wal ikhlas, selagi mana dia mati atas tauhid dan ikhlas, fa inna amrahu ila Allah, urusannya kita serah kepada Allah. In syaa'a 'afa anhu, jika Allah nak, Allah akan ampunkan, maafkan dia. Wa in syaa'a adkhalahul jannah yaumal qiyamah, dan kalau Allah nak, Allah akan masukkan dia dalam syurga pada hari kiamat, saliman ghaniman ghaira mubtala bin nar, selamat tanpa dimasukkan dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Wala muaqabin, dan tidak diiqab dan tidak diberi balasan, ala martakabahu minadh-dhunub, daripada apa yang telah dia lakukan daripada dosa-dosanya, waqtasabahu, dan apa yang dia telah lakukan, summa istashabahu ila yaumil qiyamati minal atham wal awzar, wa in syaa'a aqabahu wa 'adzabahu muddatan bi'azabin nar, jika Allah nak, Allah boleh saja mengazabnya dan memberi dia balasan berdasarkan muddah, dengan tempoh, bi'azabin nar, dengan azab neraka. Wa in 'adzabahu, kalau sekiranya Allah azab dia dalam neraka, lam yukhallidhu, dia tidak akan kekal dalam neraka. Lam yukhallidhu fiha bal a'taqahu, bahkan dikeluarkan dari neraka. Wa akhrajahu minha, dikeluarkan dari neraka. Ila na'imi daril qarar, masuk dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Tu Wahabi aja. Wahabi aja, bukan aku aja, Wahabi aja. Qultu dukhulul muwahhidin nar in adkhalahu Allah Azza wa Jalla dukhulu tadhirin la ta'bidin fata'ammal. Berkata syarah kepada kitab kita ni, itu Syekh Abdul Rahim yang mensyarahkan kitab Usul Sunnah Al-Humaidi ni, dukhulul muwahhidin nar, masuknya orang-orang yang muwahhid, orang-orang yang mentauhidkan Allah dalam neraka. In adkhalahu Allah, jika Allah masukkan dia dalam neraka, dukhulun tadhirin, adalah dimasukkan untuk menyucikan. Dukhul, masuk dengan menyucikan. Wala ta'bidin, bukan kekal. Wala ta'bidin fata'ammal, maka perhatikan. Hak ni diulang lagi, perhatikan. Walaupun mungkin Allah azab orang-orang muslim, mukmin, asi pada hari kiamat, jika Allah nak azab, Allah masukkan di dalam neraka. Masuk dalam neraka itu bukan mu'abbad, bukan secara kekal, tetapi sebagai penyucian. Dosa-dosa yang dibuat tu dicuci, kemudian baru dikeluarkan balik dan dimasukkan ke dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Hak tu datang hadis, man mata, siapa yang mati, ada misqala dzarrah, ada misqal sebiji besar biji sawi tu,
iman, la ilaha illallah, dakhala al-jannah, masuk syurga. Asnad al-Imam al-Hafidh Ibnu Abi Zamanin. Berikutnya, Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Abi Zamanin tahun meninggal 399 Hijrah. Ibnu Abi Zamanin dia ada usul sunnah juga. Belum ada terjemahan yang Melayu ni. Nanti habis ni kita buka usul sunnah Ibnu Abi Zamanin pula. Tahun 399 Hijrah. An Zuhair Ibnu Abbad, daripada Zuhair Ibnu Abbad, kullu man adraktu minal masyayikh Malik ibn Anas wa Sufyan ibn Uyainah wa Isa ibn Yunus wa Fudail ibn Iyad wa Abdullah ibn al-Mubarak wa Waqi' ibn al-Jarrah wa ghairuhum. Dia bawa sanad daripada Zuhair ibn Abbad. Zuhair bin Abbad kata apa? Kullu man adraktu minal masyayikh, semua yang aku jumpa daripada guru-guru al-masyayikh. Siapa dia guru tu? Malik bin Anas, Imam Malik lah, Malik bin Anas. Wa Sufyan ibn Uyainah, Isa ibn Yunus, Fudail ibn Iyad, Abdullah ibn al-Mubarak. Ni semua ulama ahli sunnah Melaka. Wa Waqi' ibn al-Jarrah, guru Imam Bukhari. Wa Waqi' ibn al-Jarrah wa ghairuhum, dan selain daripada mereka, mereka kata la yukaffiruna ahadan bizambin, tidak dikafirkan seorang pun kerana dosa. Wala yashhaduna li ahadin annahu fil jannah wa in lam ya'sillah wala annahu fin nar wa in amila al-kaba'ir wa man khalafa hadha fa huwa indahum mubtadi'. Wala yashhaduna li ahadin annahu fil jannah, dan kita juga tidak mengkonfirmkan dia syurga. Kita pun tak kata. Sebab tu ulama ahli sunnah kata tadi, amruhu ilallah, urusan dia diserah kepada Allah. Mana kita tahu adakah di syurga? Mana aku tahu, aku bukan pegang kunci syurga. Adakah di neraka? Lagilah aku tak tahu, aku bukan menghukum orang. So kita tidak menyatakan dia syurga confirm. Kemudian wa in lam ya'sillah, walau dia tak bermaksiat kepada Allah, walau dia tak maksiat, mati seorang alim ulama, mati seorang alim wara' zuhud, mati dia. Dan yang kita kenal dia, baguslah orangnya, saleh orangnya, tak pernah nampak buat dosa, nak menyakitkan semut pun tak ada. Maksudnya nak menyakitkan binatang pun tak ada, apatah lagi nak menyakitkan manusia. Matilah orang ni. Kita kata dia syurga kah? Ada kan? Kita kata mudah-mudahan Allah masukkan dalam syurga. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Tak kata asyahid, asyahid. Tak confirm. Mana kita tahu? Orang mati dalam medan perang pun kita tak kata ahli syurga, ahli syurga. Nabi bolehlah kata, dia wahyu. Tu masuk tu ahli syurga tu. Tu ahli syurga dia tu. Mana aku tahu? So kita tak boleh kata confirm dia syurga. Dan walau dia tak bermaksiat kepada Allah. Ni siapa kata ni tadi? Daripada masyayikh. Malik bin Anas kata, Sufyan bin Uyainah kata, Fudail bin Iyad kata, Abdullah bin Mubarak kata, Waqi' bin Jarrah kata, wala annahu fin nar, kita pun tak kata dia dalam neraka. Wa in amilal kaba'ir, walau buat dosa besar, dia mati dalam keadaan buat maksiat kepada Allah, berzina, mati. Kita pun tak kata confirm neraka. Takkanlah mati macam ni tak masuk neraka. Hak tu hak yang polis duk langgar kat Meru tu, Meru Ipoh lah. Confirm neraka. Tengoklah, memang mana boleh. Kita tak tahu. So kita tak tahu. Walau wa in amilal kaba'ir, walau dia buat dosa besar. Sebab tu pelaku maksiat, jangan pula kita kata tu lah ahli maksiat lah tu, ahli neraka lah tu. Kita pun keadaan kita tak tahu macam mana. Na'udzubillah. Kan? Kita pun doakan Allah supaya kita dimati dalam keadaan iman. Kita pun tak tahu. Wallahualam. Wa man khalafa haza, siapa yang bercanggah dengan benda ni, fahuwa indahum, maka benda ini di sisi Malik, di sisi Sufyan, di sisi Abdullah ibn Mubarak, di sisi Fudail ibn Iyad, di sisi Waqi' adalah mubtadi', ahli bid'ah.
Siapa yang kata dia confirm syurga, dia confirm neraka, maka dia ahli bidah. Qala Ibn Waddah 287 Hijrah. Wa qala li Yunus ibn Abdul A'la ilzam hadha wa la tada'hu. Wa qala Husain bin Husain al-Marwazi na'am hadha huwa al-haq wa la yaqulu khilafu illa zindiq. Wa qala li Yunus, telah berkata Yunus ibn Abdul A'la kepadaku, kata Ibn Waddah, ilzam hadha, lazimi benda ni, maksudnya ni akidah kita. Kita tak hukumkan pelaku dosa besar kafir. Bila dia mati dalam keadaan dia buat maksiat, urusan kepada Allah. Jika Allah nak Allah ampun, jika Allah nak Allah boleh azab, jika Allah azab tak kekal dan neraka, ilzam benda tu. Itu akidah kita. Wala tada'uh, jangan tinggalkan akidah ni. Berkata Husain bin Husain al-Marwazi, ya, inilah yang benar. Dan kita tidak menyatakan bercanggah dengan perkara ini, melainkan dia zindik. Melainkan zindik. Zindik ni tak suka Islam. Wala yashhaduna li ahadin annahu fil jannah. Ini perkataan tadi. Wala yashhadun, kita tidak menyaksikan seorang itu, maksudnya kita tidak bagi pula hukum dia tu ahli syurga, sebab itu urusan Allah Azza wa Jalla. Berkata Abu Ja'far At-Tahawi, la aqidah yang masyhur, aqidah Tahawiyah. Wa ahlul kabair min ummati Muhammadin fin nar la yukhalladuna idza matu wa hum muwahhidun. Para ahli kabair daripada umat Muhammad itu dalam neraka tetapi tidak kekal. Idza matu, jika mereka mati, wa hum muwahhidun, dalam keadaan mereka bertauhid kepada Allah. Wa illam yakunu taibin, walaupun mereka itu tidaklah bertaubat. Ba'da an laqullaha 'arifina mu'minin, lepas mereka bertemu dengan Allah. Wa hum fi masyiatih, dan mereka itu kita serahkan kepada urusannya kepada Allah. Wa hukmihi insya'a, dan hukumnya kalau Allah nak Allah ampunkan dia, jika Allah nak Allah boleh jika Allah nak Allah ampunkan dia dengan kelebihan Allah. Kama zakara, seperti mana disebut oleh Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa, wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah akan mengampunkan dosa selain daripada hak syirik kepada orang yang Allah kehendaki. Jika Allah nak, Allah akan azab dia dalam neraka dengan keadilan Allah. Kemudian Allah keluarkan dia daripada neraka itu dengan rahmat dan syafaatnya. Dan juga syafaat daripada ahli yang taat kepada Allah, itu ahli yang boleh memberi syafaat. Summa yab'athuhum ila jannatihi, kemudian dibawakan mereka itu ke syurganya. Berkata Ibn Taymiyah dalam kitab Aqidah Wasitiyah, anna ad-din wal iman qaulun wa amalun, qaulul qalbi wal lisan wa amalul qalbi wal lisan wal jawarih, wa anna al-iman yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyat. Iman bertambah dengan amalan taat dan berkurang dengan amalan maksiat. Wa hum ma'azalika, dan mereka itu walaupun demikian tidak dikafirkan ahli kiblah secara dengan hanya mutlak sebagai seorang yang pelaku maksiat ataupun yang membuat dosa besar, sebagaimana yang dilakukan oleh puak-puak Khawarij, kata Ibn Taymiyah rahimahullah. Berkata Abul Hasan Al-Ash'ari dalam kitabnya Al-Ibanah, Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dalam Al-Ibanah, walladhi allafahu ba'da ruju'ihi ila aqidati ahli sunnati wal hadith, walladhi, yang dia menulisnya lepas dia kembali kepada aqidah ahli sunnah wal hadith. So kita ulang balik, Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari ni 40 tahun akidah Mu'tazilah. 40 tahun akidah Mu'tazilah. Kemudian di akhir dia kembali kepada akidah ahli sunnah dengan mengikut akidah yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal, dan dia memuji Imam Ahmad bin Hanbal, wa intisabihi ilal Imam Ahmad, dan dia menisbahkan kepada Imam Ahmad ibn Hanbal. Tu Abu Hasan Al-Ash'ari. Maksudnya sebelum Abu Hasan Al-Ash'ari dan sesudah Abu Hasan Al-Ash'ari, atau banyak lagi ulama selain daripada Abu Hasan Al-Ash'ari telah pun melazimi akidah ahli sunnah wal jamaah.
Hak dia ni lepas 40 tahun baru masuk akidah, balik kepada akidah ahli sunnah wal jamaah. Itu pun sebelum dia balik betul-betul kepada akidah ahli sunnah wal jamaah, dia berpegang kepada akidah Ibn Kullab. So dia ada 3 marhalah akidah dia. Akidah Mu'tazilah, kemudian akidah Ibn Kullab. Ibn Kullab tu yang mentakwil sifat-sifat khabariyah bagi Allah. Kemudian akhirnya barulah kembali kepada akidah ahli sunnah wal jamaah. So adakah Imam Abu Hasan Asy'ari yang orang pertama yang buat disiplin ilmu akidah? Dah. Kalau tak ada kitab Abu Hasan Asy'ari pun dah selesai dah masalah kita. Dah selesai dah. Kalau dia tak ada pun dah selesai dah. Tapi akhirnya dia juga kembali kepada akidah Imam Ahmad ibn Hanbal. Maka kata dia, wa nara alla nukaffira ahadan, kami berpendapat tidak mengkafirkan seorang pun daripada ahli kiblah dengan dosa yang dia buat, seperti zina, seperti mencuri, seperti minum arak. Kama danati bidzalikal khawarij, sebagaimana yang dikatakan oleh khawarij. Wa za'amu annahum bidzalika kafirun, dan mereka puak-puak khawarij itu mendakwa puak-puak yang buat dosa besar ini kafir, kata Abu Hasan Asy'ari. Wa naqulu inna man amila kabiratan minal kabair, dan kami katakan, kata dia lagi, kami kata sesiapa yang melakukan dosa besar daripada dosa, salah satu dosa besar daripada dosa-dosa besar seperti zina, mencuri dan yang seumpama dengannya, mustahillan laha, dalam keadaan menghalalkan dosa itu, kana kafiran, baru kafir. Maksudnya pelaku dosa besar kalau dia buat dalam keadaan tidak menghalalkan dosa yang dia buat, tidaklah kafir. Tapi dia buat dosa besar dalam keadaan menghalalkan dosa tu, dan baru kafir. Iza kana ghaira mu'taqidin li tahrimiha, itu baru masuk jadi kafir. Dan itulah yang dikatakan oleh imam-imam ahli sunnah yang lainnya. Tinggal lagi ada beberapa amalan yang tadi kita sebut, dia amalan ni adalah amalan, kita kata amalan hati dengan amalan luaran lah. Orang yang minum arak, orang yang berzina, secara amalan luaran dia buat dosa tu, tapi amalan hatinya menyatakan ia dosa. Amalan hatinya dosa, maka dia buat dosa itu kerana iman lemah. Maka dia dari sudut nampak macam menghalalkan, dia tak menghalalkan, dia tetap menyatakan benda tu haram, tapi dia melakukannya itu adalah disebabkan iman yang lemah. Kerana iman di sisi ahli sunnah naik dan turun. Naik dengan amalan ketaatan, turun dengan amalan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi anna minal a'mali in ata bihal abdu fa innahu yakfur bihadzal fi'li aw al-amali li'anna ittiyanahu biha dalilun ala istihlalihi qalban. Ada beberapa amalan yang walaupun kita tak tahu dia punya niat menghalalkan ke apa, tapi dia telah melakukannya itu terus dihukum kafir. Ada. Seperti apa? Seperti man sabballah, siapa yang mencela Allah. Hak ni lain. Mencela Allah. Apa maksud mencela Allah? Mengata sesuatu yang tak sepatutnya kepada Allah Tuhan. Maka hak ni walaupun dia telah cakap, hak ni kita tak ada pula kata hak ni masih iman, urusannya kepada Allah. Dah. Mencela Allah kufur. Walau kita tak tahu dalamnya itu dia menghalalkan ke, ataupun sebab orang yang mencela Allah ni dia takkan datang daripada jiwa yang benda tu haram, tapi I nak sebut juga. Mana boleh? Benda ni tak masuk akal. Siapa yang mencela Allah bermakna daripada hatinya memang dia itu kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Au sabba rasulahu, ataupun mencela Rasul.
Orang yang mencela Rasul, tak ada pula I mencela Rasul sebab iman I lemah. I sayang Rasul tapi Rasul ni bodoh lah. Na'udzubillah. Tak ada orang Islam, orang beriman cakap macam tu. Maka siapa yang mencela Allah dengan Rasul, kafir terus. Dia berbeza dengan berzina, dan berbeza dengan minum arak. Awati al-mushaf biqadamih, dia ambil Quran, dia pijak dengan kaki dia. Ni dah. Ni tak boleh kita kata ni yalah memanglah berdosa besar tapi dia ni Islam lagi. Maka ada perbuatan-perbuatan yang kalau dia buat dengan perbuatannya confirm terus murtad. Dia berbeza dengan yang amalan maksiat yang lain tu, iaitu berzina, minum arak. Ni kita tengok. Ni biasanya orang buat kerana iman lemah, kerana hajat, kerana tak boleh tahan. Sebab itu kata para ulama ahli sunnah seperti Ibn Qudamah dalam kitab Al-Mughni, dia kata wa man sabba Allah ta'ala kafar. Siapa mencela Allah kufur terus, kufur. Sawa'an kana mazihan au jaddan, sama ada dia nak main-main ataupun bersungguh-sungguh, kafir terus, tak kira. Engkau main-main ke, kafir. Wa kadzalika man istahza'a billah, siapa yang mencela Allah, istihza, menghina Allah Azza wa Jalla, atau menghina ayat-ayat Allah, atau menghina Rasulnya, menghina kitab-kitab Allah Al-Quran. Qala ta'ala wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Surah Taubah ayat 65. Wala in sa'altahum, jika kamu bertanya kepada mereka, la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Ni pokok kafir ni, duduk main-main dengan ayat Allah Ta'ala. Kemudian Allah kata apa? Adakah qul abillah, adakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya kamu nak main-main? So ni hukumnya kafir terus. Sebab itu siapa yang mencela Allah dan Rasul ni, maka para ulama kata hukumnya bunuh, hukumnya hukuman mati, sebab telah murtad. So ini adalah akidah ahli sunnah wal jamaah daripada dulu sampailah kepada kita pada hari ini, dan ulama-ulama kita yang hidup dan yang telah pun meninggal pada zaman-zaman kini, maka mengulangi akidah ini, iaitu akidah kita terhadap pelaku dosa besar, iaitu kita tidak mengkafirkan mereka dengan apa-apa dosa yang mereka lakukan selagi mana mereka tidak menghalalkan dosa tersebut. Jika sekiranya mereka menghalalkan dosa tersebut, maka itu jatuh hukumnya kafir. Wallahu a'lamu bis-shawab. Yang ke depan adalah poin yang terakhir. Wallahu a'lam. Poin yang terakhir itu adalah sebenarnya sambungan juga daripada poin kita hari ini. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.